Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, tuan-tuan dan puan, terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, sudah pasti banyak perkara-perkara yang sensitif di Malaysia. Dunia politik Malaysia, kancah politik Malaysia yang semakin hari semakin hangat. Tuan-tuan dan puan, saya juga sebagai rakyat Malaysia amat menolak berkaitan apa-apa isu, terutamanya yang menyentuh status Raja-Raja Melayu ataupun berkaitan dengan kes penghinaan Raja-Raja Melayu, di mana kita juga pernah mendengar kes hina Perdana Menteri dan juga kes hina Agong. Tuan-tuan dan puan, bagi saya, apa-apa perkara yang membawa kepada isu sensitif ini patut ditolak ramai. Ini satu tangkapan, satu penahanan yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Tidak kira daripada kerajaan maupun daripada pembangkang, di mana disebutkan dalam artikel, dua ditahan kes hina Agong, tawar RM 5 juta bunuh Perdana Menteri. Kita juga mendengar sebelum ini berkaitan dengan isu ataupun satu berita yang menyebut harga Perdana Menteri sebanyak RM 5 juta. Akhirnya tangkapan dilakukan dan ini pasti mengejutkan ramai. Tangkapan yang mengejutkan kepimpinan daripada Perikatan Nasional, pembangkang dan juga kerajaan. Satu artikel daripada Biharian menyatakan, dua ditahan, kes hina Agong, tawar RM 5 juta bunuh Perdana Menteri. Individu yang disyaki mengeluarkan kenyataan berbaur ugutan jenayah terhadap Perdana Menteri menerusi akaun TikTok. Baru-baru ini ditahan polis. KPN, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, suspek dipercayai pemilik pengendali akaun TikTok @jayadani89 itu ditahan di Jalan Padang Tembak, Kota Baru, Kelantan. Suspek seorang laki tempatan berusia 34 tahun, direman 3 hari hingga 30 November dan siasatan lanjut sedang dijalankan USJT, Unit Siasatan Jenayah Terkelas, JSJ Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan, yaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi nama. Katanya dalam kenyataan, siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Media melaporkan PDRM sedang menjalankan siasatan berhubung ugutan terhadap Perdana Menteri. Razaruddin dilaporkan berkata pihaknya menerima satu laporan berhubung perkara terbabit dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Terdahulu tular di media sosial tangkap layar video yang dimuat naik seorang pengguna TikTok menawarkan RM 5 juta kepada sesiapa yang menembak Perdana Menteri, menteri dan ahli-ahli sebuah parti politik. Dalam pada itu, dalam perkembangan berasingan, Razaruddin berkata PDRM turut menahan seorang lelaki yang disyaki mengeluarkan kenyataan berbaur penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong di media sosial. Katanya suspek yang juga seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun, disyaki pemilik pengendali akaun Facebook Cikmat Cikpo, ditahan di Kota Baru, Kelantan. Nah, persoalannya siapakah Cikmat Cikpo ini? Siapakah individu yang berani
membuatkan kenyataan yang berunsur penghinaan terhadap agung, dan juga siapakah sebenarnya individu yang menawarkan RM 5 juta untuk harga Perdana Menteri? Adakah mereka dari kepimpinan pembangkang? Adakah mereka ahli-ahli daripada kepimpinan politik dari pembangkang? Itu semua menjadi persoalan. Apapun kita menolak perkara ini. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat politik, info-info yang hangat di Malaysia. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembubaran kabinet. Sudah pasti antara yang menjadi buah mulut ramai, antara yang menjadi cerita ramai orang, terutamanya di kalangan peminat-peminat politik Malaysia. Berkaitan dengan rombakan kabinet, pasti ada yang sangka. Selepas beberapa gesaan terhadap beberapa menteri, Rafizi Ramli, Mat Sabu, dan juga ada beberapa menteri yang lain, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, digesa untuk meletakkan jawatan, untuk meninggalkan platform Kementerian Kewangan untuk beliau lebih fokus dalam mentadbir negara. Ramai yang menyangka ada menteri yang tidak dipecat, tidak digugurkan, tetapi akhirnya rombakan sudah selesai. Dan yang mengejutkan, antara yang menjadi buah mulut ramai adalah pelantikan menteri baharu untuk platform Kementerian Kesihatan, yaitu Dr. Zulkifli. Dalam perkembangan yang lain, Tok Mat, yaitu timbalan Presiden UMNO, juga dikatakan ramai orang diturunkan pangkat selepas beliau tidak lagi memegang platform Kementerian Pertahanan, tetapi memegang platform menteri yang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku selepas kabinet dibubarkan? Satu ulasan daripada Syabuddin Husin, Syabuddin.com, yang pasti mengejutkan ramai. Tak patut tiada pemimpin India dalam kabinet. Susah sangatkah untuk Anwar wujudkan? Satu lagi kementerian baru. Nah, saudara-saudara, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan satu lagi kementerian baru, bermakna ada menteri baru lagi yang bakal dilantik. Nah, kita melihat di dalam ulasan ataupun satu artikel daripada Syabuddin. Beberapa pemimpin masyarakat India daripada pelbagai parti dilihat tidak senang dengan rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini berikutan selepas rombakan tersebut, tiada pemimpin India diletakkan sebagai menteri. Sebelum merombakan, satu-satunya pemimpin India yang berada dalam kabinet ialah V. Sivakumar daripada DAP dengan memegang portfolio sebagai Menteri Sumber Manusia. Tetapi dalam rombakan yang dilakukan Anwar, V. Sivakumar telah digugurkan oleh Menteri Sumber Manusia. Yang baru ialah Steven Sim, ahli Parlimen DAP Bukit Murtajam. Adakah dengan ini, selepas V. Sivakumar, satu-satunya wakil tunggal, menteri tunggal sebelum ini, daripada India, yang akhirnya digugurkan, akhirnya menjadi isu, menjadi kontroversi, tidak lagi ada menteri India di dalam kabinet baru Anwar. Adakah dengan ini sekali lagi kerombakan boleh berlaku dalam masa yang terdekat? Adakah V. Sivakumar akan dilantik semula? Nah, saudara-saudara, daripada Syabuddin Husin, bersekali dengan pengguguran V. Sivakumar dan disusuli Steven Sim dinaikkan pangkat daripada timbalan Menteri Keuangan menjadi Menteri Sumber Manusia. Seorang lagi pemimpin DAP turut dilantik sebagai menteri, yaitu Gobind Singh Dio, yang diberikan amanah sebagai Menteri Digital. Masalahnya, meskipun DAP diberi tambahan satu lagi kursi menteri selepas V. Sivakumar digugurkan, tetapi Gobind Singh Dio yang dilantik bukan seorang India. Beliau sebaliknya adalah berketurunan Bengali, yaitu anak kepada mendiang Karpal Singh.
Bermakna V. Sivakumar yang digugurkan dan kedudukannya yang sebelum ini dikira mewakili kaum India tidak diganti dengan sesiapa daripada pemimpin India. Jika kita berbangsa India, kita pun pasti kecewa dan kecil hati. Lebih-lebih lagi, kaum India agak ramai juga jumlahnya yang menyokong PH sejak dulu, baik melalui DAP maupun PKR. Adakah dengan ini rombakan akan dilakukan lagi untuk menstabilkan kabinet, untuk membuat keseimbangan di dalam kabinet? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memasukkan semula Menteri India di dalam kabinet? Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.